Hai semua, salam sejahtera kepada semua pelajar. Oke, jadi untuk geografi tingkatan 2 ini kita akan sambung lagi dalam bab 2 berkaitan dengan peta topografi. Tapi untuk hari ini kita akan masuk dalam subtopik yang terakhir dalam bab ini. Oke, dalam peta topografi ini kamu sudah belajar berkaitan dengan apa itu peta topografi, kamu sudah belajar berkaitan dengan rujukan grid 4 angka, 6 angka, hubung kait di antara ciri fisikal dan juga ciri budaya. Jadi, untuk hari ini kamu akan belajar berkaitan dengan subtopik 2.5 berkaitan dengan mentafsir peta topografi. Oke, bagaimanakah Anda mentafsir sesebuah peta topografi? Kita akan mentafsir peta topografi untuk mengenal pasti dan menghubung kait ciri pandang darat fisikal dengan ciri pandang darat budaya. Oke, ini kamu sudah belajarkan bagaimana hubung kait di antara ciri fisikal dengan ciri budaya. Selain itu, melalui peta tersebut kita dapat menentukan taburan penduduk. Taburan penduduk merujuk kepada, kamu sudah belajar di tingkatan 1, penduduk di sana adalah penduduk yang padat, sederhana padat, ataupun penduduk jarang. Dan kedudukan dan juga pola petempatan. Pola petempatan kamu juga sudah belajar dalam tingkatan 1, sama ada pola petempatan berjajar, berkelompok, berpusat, dan juga berselera. Jadi, apa langkah-langkah untuk mentafsir peta topografi? Langkah yang pertama, nomor 1, kamu kena perhatikan peta secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kawasan kajian. Oke, jadi maksudnya di sini kamu kena tengok. Oke, kamu akan dibagi satu peta, kamu kena tengok keseluruhan peta itu pasal apa. Peta itu peta negeri apa, daerah apa. Okay. Yang kedua, kenal pasti ciri pandang darat fisikal dan ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam peta. Oke, daripada mana kamu mau tengok ciri pandang darat fisikal, ciri pandang darat budaya, kamu tengok di bahagian petunjuk. Jadi melalui petunjuk kamu boleh nampak apa ciri pandang darat budaya dan juga ciri pandang darat fisikal. Yang ketiga, kamu kaitkan ciri pandang darat fisikal dengan ciri pandang darat budaya. Ini kamu sudah belajar pada kelas sebelum ini. Bagaimana pandang darat fisikal itu dia berkait dengan pandang darat budaya. Contoh, tanah pamah. Tanah pamah adalah pandang darat fisikal semula jadi. Yaitu tanah pamah merujuk kepada kawasan tanah rata. Jadi kawasan tanah rata, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat rumah. Oke, kita boleh bercucuk tanam. Oke, jadi itu maksudnya menjadi ciri pandang darat budaya. Lepas kamu sudah dapat semua nih, akhirnya kamu kena tafsirkan peta topografi tersebut menggunakan maklumat dan bukti yang terdapat dalam peta. Jadi maksudnya kamu kena tafsir peta topografi yang diberikan sahaja. Jangan kamu tafsir peta yang maklumat yang tidak ada dalam peta yang diberikan. Oke, jadi cikgu akan bagi satu contoh tafsiran. Oke, contoh tafsiran kita akan tengok ya. Oke, yang pertama tadi, kenal pasti dahulu kamu punya peta. Peta ini pasal apa? Oke, negeri apa? Oke, jadi kita tengok perenggan yang pertama. Peta topografi menunjukkan kawasan Jerte. Oke, di mana kamu tahu kawasan Jerte? Tengok dalam tajuk dia. Tajuk dia sudah ada bagi tahu peta Jerte. Oke, ciri pandang darat fisikal yang terdapat di peta ialah sungai, hutan, dan payah nipa. Jadi tengok di bahagian petunjuk. Tengok di bahagian petunjuk apa pandang darat fisikal. Dan manakala ciri pandang darat budaya di kawasan peta pula terdiri daripada jalan raya, ladang getah, sawah padi, petempatan, jambatan, pejabat daerah, sekolah, pejabat pos, dan balai polis. Jadi nyatakan berapa sahaja yang ciri fisikal yang dalam peta, nyatakan ciri budaya dalam peta, nyatakan sahaja, senaraikan. Oke, boleh faham ya untuk perenggan yang pertama? Oke, kita masuk dalam perenggan yang kedua.
Sebahagian besar bentuk muka bumi di kawasan peta adalah terdiri daripada tanah pama. Oke, apa maksud tanah pama? Tadi cikgu saya cakap adalah yang rata, kecuali di sebelah barat daya yang merupakan kawasan tanah tinggi. Jadi kamu boleh nampak di kawasan peta, di kawasan peta dalam peta kertas ini, kebanyakan sebahagian dia adalah kawasan tanah pama. Sebab kenapa? Kamu boleh tengok diorang menjalankan aktiviti penanaman padi, banyak pertempatan, tetapi dia bilang di kawasan barat daya. Barat daya di bagian sini. Kamu nampak bukit kan? Jadi kawasan itu adalah bukan kawasan tanah pama, tetapi kawasan tanah tinggi. Sebab di kawasan ini adanya kontur. Kontur dia merujuk kepada kawasan tersebut mempunyai kawasan yang lebih tinggi. Kawasan tanah pama digunakan untuk pertempatan, pengangkutan, dan pertanian. Jadi kamu kena bagi tahu kawasan tanah pama itu tujuannya untuk apa. Manakala kawasan yang beralun, yang bersaliran baik digunakan untuk penanaman getah di bahagian sini, bahagian tenggara. Ada penanaman getah. Saliran utama ialah Sungai Nering. Saliran itu merujuk kepada sungai, tasik dan juga kolam. Jadi kamu tengoklah, ini sungai dia, nama sungai itu adalah Sungai Nering. Jadi untuk perenggan kedua, boleh faham kan? Kamu bagi tahu bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan peta. Tengok kepada perenggan yang ketiga. Berdasarkan peta, kegiatan ekonomi utama penduduk ialah pertanian. Kenapa pertanian? Sebab kamu nampak di sana ada orang tanam getah, ada simbol getah, ada simbol sawah padi. Jadi tanaman yang diusahakan ialah padi, sawah, dan getah. Padi sawah ditanam di kawasan lembah sungai dan tanah pamah di sekitar kampung sawah dan juga kampung gelang. Jadi kamu bagi tahulah tanaman padi sawah itu ditanam di mana? Kawasan apa ini? Kampung gelang, ini kampung sawah. Manakala tanaman getah pula diusahakan di kawasan kaki bukit dan tanah pamah secara kebun kecil dan ladang. Contohnya di ladang bukit sini. Kamu boleh juga cakap di ladang baharu. Sebab di ladang baharu ini adanya tanaman pokok-pokok getah. Ini dia bagi contoh satu saja. Jadi dalam perenggan ketiga kamu ceritakan berkaitan dengan kegiatan ekonomi, pekerjaan mereka. Dan kita masuk dalam perenggan yang terakhir. Pekan Jabir, tengok mana Pekan Jabir. Ini Pekan Jabir. Pekan Jabir menjadi kawasan tumpuan penduduk dan mempunyai pola pertempatan berpusat. Untuk perenggan yang terakhir ini, kamu ceritakan berkaitan dengan pola pertempatan, di mana penduduk paling ramai tinggal. Kalau kamu tengok memang di Pekan Jabir lah, sebab kamu boleh nampak di sini banyak pertempatan berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Kawasan ini mempunyai kemudahan sosial. Kemudahan sosial seperti dia ada klinik, dia ada sekolah, dia ada balai polis, dia ada pejabat pos, pejabat daerah. Dan pertempatan berkelompok terdapat di Ladang Baharu. Di Ladang Baharu. Dan pertempatan berjajar pula terdapat di segi 4 grade 6605. Maksudnya di sini berjajar. 6605. Jadi ini adalah contoh tafsiran. Sebenarnya apabila kamu sudah nampak itu peta, kamu boleh tafsir secara apa yang kamu paham. Tetapi kamu kena tahulah apa yang kamu tafsirkan, sama mana dari segi kegiatan ekonomi kah, dari segi pola pertempatan kah, dari segi pekerjaan mereka kah. Jadi ada beberapa aspek yang sudah cikgu terangkan. Dan contoh tafsiran ini juga sebenarnya boleh membantu kamu untuk memahami bagaimana untuk mentafsir peta topografi. Dan itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung untuk kelas akan datang. Terima kasih.